And I can't wait so we can break apart the Hai semua, selamat kembali ke Alpha Channel. Bersama dengan saya, Alpha, dalam Jejak Misteri. Saya ada mendapat beberapa email daripada peminat Jejak Misteri, daripada peminat Alpha Channel, tentang pengalaman seram mereka. Ada 2 kisah tentang pengalaman seram yang bila kita berada dekat situasi diorang ni, memang kita rasa memang agak menyeramkan. Jom kita teruskan dalam Jejak Misteri. Email ni saya terima daripada peminat Jejak Misteri Alpha Channel tentang beliau balik ketika waktu maghrib dan diganggu oleh seseorang yang menyerupai kakak beliau. Jom kita teruskan dengan email yang saya akan bacakan. Assalamualaikum Alpha. Nama saya Nazri dari Shah Alam. Saya nak bercerita tentang pengalaman seram saya ketika balik sewaktu maghrib. Cerita ni terjadi ketika zaman persekolahan menengah. Zaman persekolahan saya dulu mempunyai 2 sesi, pagi dan petang. Sesi saya adalah di sebelah petang. Setiap kali balik dari sekolah pasti akan sampai ke rumah, sama ada dekat-dekat maghrib atau selepas maghrib. Kisahnya bermula turunnya saya dari tangga bas. Seperti biasa, saya akan melalui jalan shortcut, jalan pintas untuk balik ke rumah. Iaitu jalan pintas ini adalah jalan yang melalui tepian longkang rumah-rumah. Sesampainya saya di depan rumah, kedengaran suara azan berkumandang. Dan tanpa berlengah lagi, saya terus masuk ke dalam rumah tanpa menunggu di luar. Kalau ikutkan, saya bergegas masuk ke rumah masa itu bukan apa-apa, cuma nak siap-siap untuk pergi mengaji. Takut bila lambat sampai, lambat pula kita balik ke rumah disebabkan ramai orang yang datang mengaji. Dengan tergesa-gesanya, saya masa tu masuk ke dalam bilik untuk mengambil tuala. Saya terlihat kakak saya sedang terbaring di atas katil dalam keadaan mukanya menghadap dinding. Dalam keadaan muka menghadap dinding, saya pun terus menegur kakak saya. Kak, hari ni tak kerja ke? Dah pukul 7 lebih ni dah. Kakak saya hanya mendiamkan diri sahaja. Tanpa berlengah lagi, saya terus menuju ke bilik air untuk mandi. Sesudah selesai saya berpakaian dengan mukadam di tangan, sekali lagi saya menegur kakak saya. Kakak tak kerja ke malam ni? Apabila teguran saya tidak disahut, saya tergerak ingin mengejutkan kakak saya dari tidurnya. Masa tu, tangan kanan saya yang dah hampir-hampir menyentuh bahu kakak. Tapi hati saya berkata, jangan sentuh, jangan sentuh, jangan sentuh. Aku dah lewat nak pergi mengaji. Terus saya batalkan niat dan terus pergi mengaji. Selesai pergi mengaji, sesampainya di rumah hampir pukul 10 malam. Dan selesainya saya menyimpan mukadam, terus saya bertanya kepada mak. Mak, kakak dah pergi kerja ke? Tadi orang kejutkan buat tak erti je. Lalu mak saya berkata, kakak engkau kerja petang, pukul 11 lebih sekarang baru balik. Tapi saya berkata, tadi orang nampak kakak tengah tidur dalam bilik masa balik sekolah tadi. Siapa yang saya nampak tu, Alpha? Itulah kisah pertama daripada cerita Nazri daripada Shah Alam. Kalau kita berada dalam situasi dia, dan tentu kita akan rasa seram. Siapa yang kita tegur tadi? Dan siapa yang kita nampak tadi? So, jadi kita teruskan dengan pengalaman yang kedua daripada Nur Farhana daripada Johor. Beliau ingin pergi ke rumah kawannya yang
tengah membuat jali ikan. Bagaimana dengan kisah beliau? Jom kita teruskan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Farhana daripada Johor. Saya ada satu kisah yang tak akan saya lupakan sampai bila-bila. Kisahnya bermula pada suatu hari. Saya berjumpa dengan seorang kawan yang juga jiran saya. Dan saya bertanya kepadanya apa yang dia lakukan pada malam nanti. Dia menjawab dia cuma nak siapkan jali ikannya. Saya bercakap saya akan tengok dan akan ke rumahnya malam nanti. Dalam pukul 8 malam saya ke rumah sepupu saya. Terlebih dahulu sebelum ke rumah kawan saya itu. Sedar tak sedar jam dah hampir pukul 11 malam dan saya baru teringat janji untuk ke rumah kawan saya itu. Saya pun keluar dari rumah sepupu dan naik motor untuk ke rumah kawan saya itu. Jarak rumah sepupu saya dengan rumah kawan saya itu taklah jauh sangat. Tapi bila sampai ke rumah kawan saya itu, saya nampak dia duduk atas jambatan seorang diri sambil menjuntakkan kakinya. Saya pun mematikan enjin motor dan pergi kepadanya. Saya duduk di sebelahnya dan bertanya, kenapa duduk ke atas jambatan tu seorang diri? Sedangkan siang tadi cakap nak siapkan jala. Saya bercakap tanpa memandang mukanya kerana kami duduk bersebelahan dalam posisi yang sama. Pertanyaan saya tidak dijawab. Bila saya bertanya beberapa kali dan dia tetap tidak menjawab, saya pun menoleh ke arahnya. Alangkah terkejutnya saya bila kerana di sebelah saya tiada sesiapa pun. Sedangkan tadi saya pasti saya duduk bersebelahan dengan kawan saya itu. Tapi kini saya seorang diri berada di atas jambatan tersebut. Saya memanggil nama kawan saya itu, tetapi tiada yang menyahut. Saya merasakan ada sesuatu yang tak kena dan tanpa membuang masa lagi saya terus pulang ke rumah. Itulah kisah daripada Nur Farhana daripada Johor. Di mana beliau duduk bila on the way nak pergi ke rumah kawan dia tu, dia ternampak kawan dia yang tadi bersembang siang tadi berada di atas jambatan. Tapi bila beliau pergi tegur, rupa-rupanya bukan. Cuba bayangkan kalau kita dekat situasi Nur Farhana tengah bawa motor, tiba-tiba terasa macam ternampak kawan kita sendiri duduk di atas jambatan yang gelap dan sunyi, dan kita pergi tegur. Bila tegur, bila pandang sebelah, rupa-rupanya tak ada orang. Kita seorang saja di situ. Itu untuk kisah yang kedua, pengalaman seram dari Nur Farhana.